share screen dulu untuk currency strength. Alright. Okay. So, kita akan buka currency strength. Walau awak sepak tu F. Dah? Awak tak nak Cantik tu. lah. Cantik je. Cantik je. Aduh. Cuba lupa nak buka tiap-tiap lah tu. Lupa Aduh. kata siap. Kantoi. Pelak tu. Okay, tak apa. Tak apa, pedulikanlah tu. Tukar cerita. Aduh, mampu lah. Okey, terima kasih semua. Okey. So yang mana yang baru untuk currency Islam meter kan, okey, tuan-tuan boleh buka website finviz.com. Okey, kat Finviz ni kita boleh lihat. Kita ada forex, kripto tuan-tuan boleh tengok dekat situ. Alright. So dekat sini tuan-tuan scroll bawah sekali. Scroll bawah sekali. Alright, tadi kita ada dengar juga berita JPY kuat. Memang betul ada dekat sini. Okey, benda ni pun dia relate juga dengan Forex Factory kalau tuan-tuan perasan. Alright, so ini kita tengok one day related performance Yang paling kuat NZD lah 1.04%. Memang kuat lah. AUD memang akan ikut NZD lah 0.89%. Dikatakan oleh JPY kuat. CAD pun kuat sebenarnya. GBP pun kuat. Euro pun kuat. CHF pun so USD so. Oh, ini dia katakan kuat ni. So USD lah maintain USD paling lemah lah kalau di kalangan ni. Padahal dia maintain je sebenarnya. Lain terlampau kuat So dia jadi macam USD ke belakang lah. Alright, tak apa, kita tengok ke atas balik. Euro USD kita ada positif 0.48%. Kuat jugalah. Hampir jugalah boleh katakan Euro USD ni bullish lah sekarang Bullish, tapi kena hati-hati lah sebab dia tak sampai 0.5 pun. Kena hati-hati, anytime dia boleh retrace lah. GU kita ada positif 0.73%. Wow, sangat kuat Maksud GU pun mungkin tengah bullish memang tengah bullish sekarang ni. InsyaAllah candle bullish. Okay, masih strong. UJ negatif 0.84%. Wow, bearish JPY kuat bearish. Crude oil WTI positif 3.66. Maknanya minyak tengah kuat ni. 3.66% bullish kot. UCAD kita ada negatif 0.72%. CAD kuat pada USD banyak juga tu. Boleh dikatakan bearish sekarang ni. USHF negatif 0.17%. Consolidate lah. Consolidate. AUD USD positif 0.91%. Tinggi mungkin bullish sekarang ni. Gold positif 1.07%. Nak kata kuat pun tak kuat jugalah. Bullish, tapi kena hati-hati lah Kena hati-hati untuk gold. NZD USD kita ada positif 1.04%. Okey, kuat sangat. NZD USD mungkin bullish kuat sangat. Euro GBP negatif 0.26%. Consolidate. GBP JPY negatif 0.07%. Consolidate. Bitcoin positif 1.69% bullish tapi tak strong. Okey, so tuan-tuan boleh lihat dekat sini nanti. Hari ni tuan-tuan boleh tengok strength dia. So tuan-tuan boleh decide mana pair yang cantik tuan-tuan nak buat trade. Okey, itu saja. Saya stop sharing balik. Okey, boleh Sibel? Boleh. Alright, terima kasih F atas analisa tadi. Jadi saya akan sambung dengan pair gold. Pair golder. Okey tuan-tuan, pada yang follow kita punya live sebelum ni, kita kata tuan-tuan sampai di zone ni tuan-tuan sell Dan kalau tuan-tuan sell dapat hold 2 minggu, sekarang ni price sudah sampai 1748. Okey, berapa pip tu mari 500 pip juga dia turun. Jadi alhamdulillah pada yang follow kita punya signal 2 minggu lepas. Okey, sekarang ni kita tengok dia punya nak pergi mana. Alhamdulillah Okey, pada hari ni masih lagi bullish. Dia sudah sampai, bagi saya dia sudah sampai ke area swap zone juga previous. Ini dia buat grafik tapi bagi saya boleh turun lagi lah. Kat sini mungkin dia akan buat sewe. InsyaAllah dia boleh turun lagi untuk H4 daily. Tapi untuk H4 ni kita dapat lihat ada satu candle yang sangat-sangat bullish. Berbaki lagi 2 jam 30 minit. Tapi kita dapat lihat ni ada satu macam engulfing lah, 3 candle kapit lagi breakout. Jadi kalau tuan-tuan trade di H4, tuan-tuan boleh letak buy order kalau dia close dengan candle bullish. Kalau dia close dengan candle bullish, kalau dia tak close dengan candle bullish, tuan-tuan jangan mengadang-adang nak entry, kerana dia boleh jadi satu pergerakan sideways
nampaknya macam sudah breakout sell, tapi dia sudah masuk balik dengan candle engulfing. Ada kemungkinan untuk dia bertukar arah jadi buy. Jadi kalau dia macam ni, kita kena tengoklah Fibo daripada wave yang lepas, wave kenaikan yang lepas, adakah dia sampai ke Fibo level yang signifikan. Okay? Signifikan maksudnya dia sudah sampai ke 50% area. So kalau kita tahu pasal 50%, kita kata memang dia akan sampai ke 50%, alhamdulillah sampai. Dan kalau kita pasal dia turun ke level 38.2 sen di H4 ni, kemudian dia melantun balik, dia break ke 50%. Kalau kita tuan-tuan pasal, kalau dia close di atas 50% ni, wave yang sebelum ni, ada kemungkinan untuk dia naik sampai ke 61.8 dan juga seterusnya 100%. Jadi candle H4 pada ketika ini adalah kritikal, kerana kalau tuan-tuan nak entry, dia kena pastikan candle ni bullish. Bila dia bullish, dia akan jadi gerakan dia akan jadi lebih dia akan bounce balik sampai ke 100%. Mungkin juga dia akan jadi ke 161.8 ke 161.8 dengan 1887.5. Okay, pergerakan dia kita jangka dia habis sampai ke level Fibo ni. Kalau dia close di atas Fibo 50% ni, tuan-tuan boleh cari setup buy. Okay, setup buy insyaAllah dia boleh naik sampai ke atas. Okay, di time frame H1 ada berlaku engulfing engulfing yang sangat-sangat cantik pada candle H1. So kat sini ada satu engulfing yang dia close, dia tuan-tuan pasal banyak candle di dalam base sebelum ni. Candle engulfing ni dia sudah tapau berapa candle ni supaya banyak. Kat 30 bar untuk time frame H1. Okay, 30 bar candle H1 dia tapau pergerakan. Ini adalah kata sangat bullish, sangat bagus sebenarnya pergerakan bullish dia. Fokus saja setup buy, terutama kalau price sampai balik ke area previous resistance. Tuan-tuan boleh tandakan area trendline, dan trendline ni tuan-tuan boleh tanda shadow ke shadow. Kalau dia retest balik, tuan-tuan boleh fokus buy kat sini. Ada kemungkinan kalau dia buat pattern bercabang macam ni, kalau dia buat pattern bercabang macam tu, maksud dia boleh close, dia boleh jadi volatile. Maksudnya apabila jadi volatile, dia akan turun, dia akan turun sampai ke shadow yang terakhir sebelum candle ni naik. Ini menunjukkan ini satu breakout buy, tapi dia masih belum ready untuk naik. Jadi dia akan retest balik ke area previous resistance ataupun di area kawasan demand kat bawah ni, baru dia akan terbang. Kawasan demand yang seperti yang kita sebut sebelum ni, dia ada pembentukan candle rapid yang macam ni, kena buy, sell dan buy. Buy dia engulfing, and candle yang antara body terakhir dan juga shadow kat sini, tuan-tuan boleh cari buy setup ataupun tuan boleh letak layer buy kat sini di target lebih kecil. InsyaAllah dia boleh naik lebih jauh berdasarkan candle breakout yang kita nampak di time frame H1. So M30 pula, memang kita nampak ini berlaku pergerakan sangat dahsyat pada M30 yang lepas. Ada satu percubaan untuk sell, mungkin dia akan sell kejap untuk gold SAUUSD. Dia akan cuba untuk naik, dia turun dulu, mungkin akan turun berdasarkan pergerakan yang kuat pada candle M30 yang lepas. Tapi tengok dia cuba naik, lepas tu sebatang sell baru bozu pula tu. Jadi ada kemungkinan untuk price sideways sekejap lah. Dan area-area yang dia akan sampai adalah mungkin dekat area previous resistance kat sini. Okey, kat sini area resistance dan juga area candle sell yang terakhir. Kedua tempat ni dia boleh sampai lah untuk gold. Kalau tuan-tuan nak cari setup buy M15, kalau dia buat rejection, candle rejection, shadow panjang ataupun ada engulfing kat sini, tuan-tuan boleh buy 1742, 1743. Dan yang candle demand yang terakhir, dia akan sampai tapi kita tak tahu bila. Kalau sampai tu mungkin dia akan beri rebound balik 1736. Kedua tempat ni insyaAllah dia akan sampai untuk kita M15. Jadi untuk pattern lah, kalau dari segi price action saya tak akan buy sekarang ni kerana saya tak nampak price action dia. Jadi price action yang saya tunggu, sebab ini satu breakout yang sangat-sangat solid, jadi saya akan tunggu dia buat bullish flag. Okay, bullish flag biasanya dia akan buat macam ni, so dia akan breakout. Okay,
Okey, saya tunjuk ni ya. So, untuk bullish flag biasanya dia akan buat satu penurunan dan juga dia akan retest balik kawasan trendline resistor ni. Kemudian dia akan trade dalam survey. Kalau saya nampak macam ni, insya-Allah saya akan fokus buy. Yang mana kalau dia close di atas kita punya flag ni dan dia retest mula kat area sini, saya akan fokus buy. Saya akan buy kat sini. Okay, next candle yang jadi bullish saya akan buy. TP saya di 1755 kerana di kawasan ini merupakan satu kawasan yang signifikan, merupakan previous base dan juga pernah jadi resistant. Ini previous support dan jadi kawasan resistant 1755 hingga 1760. TP saya tak jauh. Okay. Kalau segi pattern saya akan tunggu dia buat bullish flag baru saya akan masuk trade. Baik, boleh faham lah? Mantap. Okey, jadi saya akan pass kepada C4F lah untuk analisa yang seterusnya. Okey, terima kasih C4F. So saya akan share screen dulu. Okey. Awak tak kata Besar lipo tu tuan-tuan. Dah prepare dah. Tak kata lah. Besar jadi deposit tu. Kacau. Okey, terima kasih C4S untuk analisa gold. Okey. So saya akan lihat pair apa ya tuan-tuan, kita nak tengok. Kita tengok. Kita cari. Sekejap tuan-tuan, ni lambat sikit, saya nak mencari dulu. Apa yang menarik ni? Okay. Alright. So kita tengok NZD, USD. Okay. So kita tahu NZD sekarang paling kuat lah. Paling kuat Tuan-tuan, tunggu apa lagi tuan-tuan? Cheers weh. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi weh? Okay. So tuan-tuan tengok dekat trend bar tu dah warna hijau. So candle dia punya RSI pun dah atas 50. Tuan-tuan buy lah tuan-tuan. Instant. Saya turun masuk ni tuan, jangan main ni. Bahaya ni. Tiba masuk lah. Masuk lah. Ni instant lah, instant. Okay, so tuan-tuan tengok yang mana baru trend bar, AMA trend bar ni, dia bertukar line tu, line merah ke hijau. Dan RSI atas 50. Nampak ada mencongek naik atas 50 tu. Tuan-tuan buy. Buy sampai mana kita kena tarik Fibo. Sekejap kita tarik Fibo sama-sama. Ni nanti saya tunjuk macam setup dia. Okey, kita tunjuk setup dulu lah. Tuan-tuan boleh instant buy Okey, untuk trend bar, okey. Tuan-tuan pakai tuan-tuan hanya cari dekat indikator tulis EMCMA trend bar sahaja. Untuk RSI saya nak kena bagi tahu setup dia. RSI atas ni tuan-tuan, dia ada macam ni tau. Sabut buang RSI base ni dia color kuning dia saya. Tukarkan kepada blue. Itu je. So dapat macam ni lah. Okay, so dia punya SOP dia simple. Trend bar bertukar. Contoh merah bertukar hijau. Hijau tu maksudnya dia nak naik lah, bullish. Okay, merah tu maknanya dia nak turun lah. Cara dia kena matching kan. Bila trend bar jadi hijau, mana kata dia nak naik betul. So RSI atas 50 bermaksud buy. Okey. Buy sampai mana? Buy sampai tuan-tuan tarik Fibo ya. Alright, buy sampai Fibo. Okey, situ. Ganggu. Okey, so tuan-tuan tengok sini. Baik. Okey, nampak Tuan-tuan boleh buat TP tuan-tuan insya-Allah di level 161%. So kita buat sama-sama. Insya-Allah lah. Okey. Kenapa area 161 ni area yang cantik? Kita buang ni balik. Sebab tuan-tuan tengok area 1 apa dia area dia? Nampak Support become resistance. So echo dia pun hampir-hampir nak capai tuan-tuan Echo dia pun hampir-hampir nak capai. Tuan-tuan kena hati-hati jugalah. Echo tu pernah sampai kat situ Pernah sampai dekat situ. So takut jadi rejection.
Tetapi kalau kita lihat candle green tu strong lagi tuan-tuan. Candle green besar tau. Dia punya SOP dia cukup. Kalau SOP cukup, tuan-tuan henyak lah. Tuan-tuan henyak lah. Okey, jadi bila henyak ni kita kena buat fibo lagi panjang sikit. Tak boleh fibo pendek kan. Dia dah mungkin dah cecah kan. Okey. Tak apa tuan-tuan, buat BE lah. Alright, cari satu lagi line. Kat sini. Letak TP sini TP sini, BE dekat situ. Okey. So dia punya SOP sampai ni tuan-tuan. So kita tengok lah, kita buat backtest sekejap. Kalau sekarang instant buy, dia boleh instant kan. Okay, sebab dia ada satu candle yang kuat. Okay, kita lihat dulu. Ada tak yang case yang sama, senario yang sama. Nampak ini pun sama ni. Kalau candle strong, candle besar ini pun sama kat ni, candle besar. Candle besar. Candle besar sekejap. Candle ni, candle kosong. Boleh naik lagi tuan-tuan. Kalau tengok backtest ni boleh naik lagi ni. Ni kuat ni strong Boleh naik lagi sampai. Sekejap saya tengok backtest lagi. Kalau dia nak turun pun dia turun sikit lah. Tuan-tuan kena standby hati-hati sikit. Tapi dia boleh naik lagi. Kalau dia turun pun mungkin dia nak turun test area sini lah. Sekejap saya tandakan. Dia turun sekejap lah kot. Lepas tu dia akan naik balik. Sekejap Kena confident tuan-tuan, confident. Dia akan target area sini lah kot. Dia nak turun kot. Kalau dia turun pun lah. Confident tu stop loss berapa banyak tu full margin ni mau stop loss berapa banyak tu? Okey, stop loss tuan-tuan kena letak bawah ni. Stop loss letak bawah ni. Okey, sekejap stop loss letak bawah ni lah. Lebih kurang 10 pip tak apalah. Rugi sikit tak apa. So TP tuan-tuan letak kat atas ni. Line orange paling atas tu Okey, BE. Tuan-tuan buat BE lah. Tuan-tuan buat BE. Setiap tu tuan-tuan buat BE. Okey, ni kena gentle lah tuan-tuan. Sebab kalau ikut yang ni, kuat ni. Dia nak naik. Kuat lah. Sebab bawah tu rejection. Sebab bawah tu sekejap. Sebab bawah tu support. Support. Ini support kuat ni. Kuat. Dia tahan floating je lah. Dia Kena tahan float sikit lah kan. Dia akan naik tu. Kejap. Dia punya support kuat ni. Dia boleh naik lagi. Support. Kena buat BE lah tuan-tuan sini. Sebab sekarang dia punya SOP dia masih okey. So ikut je lah SOP dia Ikut je lah. Macam mana ni? Hilang saya. Alamak. Hilang ke? Sekejap. Tukar template ni. Tukar balik. Kena resize. Okey. Tak apalah. Macam mana resize? Tak apalah, biarlah tu. Nah, okey, ke atas bawah tu. Macam mana nak resize tiba Okey, tak apalah tuan-tuan. So, kalau kita lihat macam ni, bawah ni yang kita stop loss tuan-tuan letak kat garisan merah tu TP tuan-tuan letak yang atas saya katakan tu. InsyaAllah tuan-tuan, dari segi apa yang kita tengok, as long as benda tu atas 50, dia masih lagi hijau. Valid ni tuan-tuan, valid entry buy ni. Masih boleh buy lah. Boleh buy. Tuan-tuan buy lah. Tapi buat BE tuan-tuan, BE dekat line orange tu. Buat BE. Sekejap saya tengok, ada boleh BE lagi satu tempat tak? Sekejap, kalau Alice lalu boleh buat satu BE satu tempat lagi selamat. Ini sekarang dia tengah naik. BE kat mana nak letak? Okey, ni H1. Sekejap, kita cuba time frame kecil sikit. Sekejap tuan-tuan. Time frame kecil sikit. Kejap, kita tengok time frame besar. Apa jadi? Time frame besar macam mana? Pergerakan dia. Kejap tuan-tuan. Tak apa, kita kaji sama-sama. Tak ada masalah. Kalau time frame besar. Alamak, RSI ni pula nak kena buang dululah. Buang top up balik lah. Tuan-tuan buat macam ni lah. Cari balik tak apa. Nampak? Dia nak buang balik. Okey, boleh kita setting letak sama-sama Okey, yang ni buang. Kuning ni tukar pada biru. Biru. Okey, ngam. Okey. So, kalau kita lihat dari time frame H4, okey, candle masih menunjukkan merah, tetapi tuan-tuan dia berada di bawah tau. Di 30. Level 30 ni selalunya level bawah lah tuan-tuan, yang mengatakan bahawa dia akan naik dia akan naik juga. Dia akan naik macam mana pun. So untuk H1
Tuan-tuan boleh buy lah tuan-tuan, boleh buy. H1 boleh buy. H1 boleh buy, boleh hold lagi. Buat TP tempat yang saya tandakan tu lah. TP tempat yang saya tandakan tu. Okay, BE tuan-tuan jangan lupa break even tu penting break even tu penting. Break even tu penting sangat. Walaupun kita tengok back history dia memang trend turun ni kan. Naik, turun. Tak apa tuan-tuan, tak apa. Strongkan diri anda. Strong kali anda. Bukan. Sebab kita ikut indikator. Kita kena confident lah. Sebab dia Confident atas lah. 50. Atas 50 yang tu jadi hijau. Ikut je. Tak payah fikir. Sebab benda tu SOP dia. Berani lah. Kan kalau kena stop loss lah. Macam mana kan? Berani lah. Sebab kita percaya pada indikator tu. Okay, so di H4 kalau kita tengok pun dia berada di bawah tau. Kemungkinan untuk dia nak naik tu ada. So di day 1 sekejap tuan-tuan kita kaji sama-sama. Di day 1 D1 tu maknanya sekarang ni dia boleh naik lagi. Tapi last kali dia akan turun juga. Tak apa. Tuan-tuan pergi letak TP kat tempat saya tandakan tadi tu. Dan insya-Allah lepas tu dia akan turun balik. Tak apa. Kita main TP kat situ, kita buat BE kat tempat lain saya tandakan tu. Insya-Allah tuan, insya-Allah. Insya-Allah di apa ni? Di H1 boleh buat macam kita katakan tadi lah. Sebab dia punya SOP dah ikut dah tu. So ikut je lah tuan-tuan. Ikut je SOP dia. Okay. SOP dia ikut NZD, USD. Alright. So kita buat pay lain pula. USD JPY. Ui, sedap ni. Satu lagi instant weh. Satu lagi dia buat instant tu. Memang instant. Okay tuan-tuan. So instant lah tuan-tuan. Ikut je SOP dia. Dah bertukar jadi merah. Bawah 50 instant. Okay. Instant lah tuan-tuan. Instant. Jadi bila instant di H1 ni, kita nak tanda TP kat mana? Okay, yang ni kita kena buang ni dulu. Tukar dia kepada line chart dulu. Kita tengok dulu. Dia punya yang terhampir lah. Iaitu ini kita ubah-ubah. TP dia ini BE. Sini BE tuan-tuan. BE sini. TP sini. Sini TP paling mantul sekali. Okay, itu dia. Cantik sangat tuan-tuan. Cantik sangat tu. Instant lah, instant. Tuan-tuan, instant lah. Instant sell. Instant saja sell. Okay, TP di sini. TP di sini. BE di putih tu. Ni apa benda ni? Ni apa? Ni buang lah. Okay, kat situ je tuan-tuan. Main relax lah. Stop loss dia. Stop loss. Atas tu lah. Stop loss atas ni. Gitu. Warna merah. Okay tuan-tuan. Kita ikut SOP. Kita kena ikut SOP Okay. Kalau tuan-tuan nak hold lagi pun tak ada masalah nampak ni. Sebab bawah ni nampak ni. Pasal support kecil-kecilkan. Dia boleh turun lagi ni sebenarnya kalau betul-betul dekat sini. Satu lagi tuan-tuan boleh buat TP sini. BE. TP situ. BE dekat warna putih. Yang warna putih kita buat BE tuan-tuan. Buat BE. Yang TP kita buat warna kuning. Sini. Jadi sinilah. Kita buat warna kuning. Okay. Maknanya TP warna oranye, BE warna putih, stop loss warna merah. Boleh tuan-tuan Alright. Stop loss tinggi stop loss dia ni. Kalau tuan-tuan nak kurangkan risiko, stop loss rendah. Kalau nak kurangkan risiko pun tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak letak stop loss apa sinilah. Kalau gagal tuan-tuan letak atas ni. Kalau letak stop loss tadi. Sekejap kita tengok valid tak? Tak boleh. Atas sikit. Sebab situ area support yang kuat. Support become resistance. So atas sikit. So nanti dia akan patah balik ke sini lah. Paling dekat. So tuan-tuan letak atas ni. Tak apa tuan-tuan. Stop loss situ je lah. Kalau tuan-tuan letak atas kata tinggi sangat lah stop loss dia kan. Letak je situ tak apa. Kalau kena tuan-tuan stop loss lah. Kalau turun tu insya-Allah. Tapi yang penting SOP kita tu dah ada. Dia warna merah dan warna merah je tengok. Warna merah. Nampak warna merah dan yang ni bawah 50. Dia dah sampai garis 60 50 tu kan. Insya-Allah lah. Insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah ini pun tuan-tuan boleh instant sell lah. Instant sell lah sebab insya-Allah lah. InsyaAllah yakin. InsyaAllah sebab kena yakin. Okay. Okay, saya sepai kat sahabat saya. Okay, terima kasih CPF. Depo kena besar sikit tu Kita buat SOP kita kena yakin lah sebenarnya kan. Deposit kena besar sikit tu Okey, mantap.
Mampus. Mampus boskur. Boskur. Okay, tuan-tuan, seterusnya saya berminat untuk buat pair satu lagi, USD CHF. So di dalam pair USD CHF kita dapat lihat peluang untuk currency ni melakukan reversal, tapi mungkin pada hari ini dia tidak boleh turun lagi dengan drastik. Kerana kalau kita tengok di time frame daily ada beberapa candle bullish, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle bullish, dan hari ini dia cuba untuk menjadi bearish. Dan kalau tuan-tuan perasan, pattern yang mungkin keluar sebenarnya ada juga dua kemungkinan, iaitu dia nak buat candle kapit ataupun dia nak buat candle sell esok. Jadi kalau tuan-tuan nak trade di USD CHF, tuan-tuan kena standby pada esok hari. Esok candle keluar apa, candle warna apa, candle kalau candle merah, tuan-tuan standby lagi. Ada candle merah satu lagi, tuan-tuan instant sell. Kerana time frame daily ni dia sudah sampai di area yang kita namakan sebagai area kawasan resistance. Okay, kawasan resistance dia akan berlaku rejection. Macam ni lah rejection yang kita tengok di time frame daily. Dan untuk confirmation, kita nak tunggu confirmation di time frame daily. Kalau confirmation, kalau daily dia buat candle sell lagi sebatang, tuan-tuan target sell pada hari Khamis ni, tuan-tuan sell terus sampai ke area support ya, 10.94 ni. 135 tuan-tuan letak sell, biar pi. Di time frame H4 masih belum lagi close. Berbaki lagi 2 jam 10 minit. Tapi kalau kita dapat lihat sini pergerakan yang sangat-sangat strong bearish. Okay, strong bearish yang mana buat ketika ini lah, walaupun candle masih belum close, kita dapat lihat di kat sini dia sudah sampai ke 6 candle H4 dia mampu close. Kalau dia mampu close dia akan jadi satu bearish engulfing yang sangat strong. Jadi dia punya level ni kita sudah sampai, boleh katakan, di kawasan previous support. Okay, area previous support, dan sekarang ni menjadi satu resistance. Okay, kalau tuan-tuan pasal strong tak area ni, dan kajilah sendiri ya, tuan-tuan boleh test sendiri kenapa kita kata kat sini area strong. So first kat sini ada kawasan resistance, ada base. Okay, ada resistance, kemudian dia berlaku breakout sell, kat sini dia berlaku breakout buy, kat sini jadi support. Jadi support naik ke atas, dan kat sini headage double top, dia jadi support lagi, dan ini breakout sell, dia jadi resistance. Ini area solid swap zone di time frame H4. Lepas itu dia berlaku penurunan lagi kat sini juga, walaupun tak sampai, dia buat double top kat sini, dan dia terus drop lebih jauh. Dan kat sini apa yang berlaku, satu lagi candle engulfing di area resistance. Jadi ini adalah solid setup untuk kita cari kalau nak cari setup sell, yang mana kita boleh letak stop loss. Kalau kita instant sell kat sini, tuan-tuan boleh letak dalam 100 tips stop loss. Kalau tuan-tuan ada money management yang strong, 100 tips stop loss, sebab kita nak target 2 ni sebuah satu, dan sampai kat sini kita target 2 di sebuah satu. Okay, 2 di sebuah satu, cantik. Itu 90 pip, stop loss 187 pip TP. Ini setup swing, kerana di sini kita dapat lihat satu candle engulfing terbatal dan pernah menjadi resistant di time frame lebih kecil dekat area sini. So kat sini pernah menjadi kawasan setup sell yang tercancel. Kat sini ada satu area resistant yang dia kena sampai untuk turun kat sini. Okay, kat sini kita TP 2 di sebuah satu. Alright, still sell dengan kita punya stop loss 190 pip. Di time frame H1 ada lagi memang ada satu candle engulfing sell yang sangat strong yang reject kawasan resistance ataupun kawasan swap zone. So di sini di time frame H1 candle engulfing dia sudah tapau berapa banyak candle ni CPF. Okay, dia sudah tapau dalam 22 candle. Time frame H1 lebih kurang sehari punya pergerakan, H1 sudah tapau. Dan pergerakannya adalah bearish. Ketika ini ada kemungkinan untuk dia patah balik, tapi tidak begitu jauh. Untuk setup sell, kita tengok kat sini level-level support dia sudah sampai pada candle H1 tadi. Dan insya-Allah bagi saya dia boleh turun lebih jauh. Okay,
instance cell tadi pun dia akan turun lebih jauh. Sebab apa kita bukan instance cell? Kerana kat sini area previous support dia sudah break dan ini retest pertama. Tapi kalau kat sini tuan-tuan entry tadi, tuan-tuan boleh intraday punya setup kita tak tipi jauh. Tuan-tuan nampak candle terakhir, candle buy yang terakhir kat sini kita tipi. Kerana kat sini merupakan area demand. Apabila dia sampai area demand, yang paling logik adalah untuk jatuh. Kalau contoh instance sell di sini, jangan risau, seolah kita nipis dalam 20 pip saja, kita ambil atas sikit lah daripada area support sebelum ni. Okay, kalau dia turun, kita buat target 2 ni sebuah satu, dalam 40 pip dia sampai lah, insyaAllah boleh sampai 40 pip kat sini. Ini setup instant sell intraday. Okay, kalau tuan-tuan follow H4 tadi, pastikan money management strong kerana kita nak tahan pergerakan 100 pip ataupun dekat 90 pip ya di time frame H4. Tapi di time frame H1 ni, dia punya pergerakan dia yang kita nak tunggu adalah pergerakan yang mungkin dia retest area demand yang kita sangka sampai di 0.9574 794. Okay, untuk di kawasan resistance kita jangka dia boleh sampai ke 0.96429. Kalau sampai sini kena stop loss tak apa, kita akan cari setup sell yang lain kerana mungkin ini setup resistance yang tak berapa cantik, dia boleh turun semula. M30 ada satu rejection buy, ini candle tidak begitu cantik untuk instant sell di time M30, tapi tuan-tuan masih baki lagi 4 minit, ada kemungkinan untuk setup ni terbatal kerana ini sudah berlaku breakout sell dengan candle solid. Jadi ada kemungkinan untuk dia turun lebih jauh mencari candle sell yang terakhir kat bawah-bawah ni ya. Di time frame M30. Dua ni sebuah satu ni, setup dia masih lagi valid. Tuan boleh nak lebih selamat, tuan boleh tunggu pattern yang terbentuk lah di time frame kecil. So M15 M15 memang ada solid breakout sell. Mungkin dia akan buat gerakan, ini satu momentum sell dan dia akan buat bullish ataupun bearish flag. Bearish flag saja tuan-tuan boleh instant sell dengan lebih selamat. Jadi kalau tuan-tuan kena tunggulah kalau jadi session ni, kerana kat sini kita tunggu dia buat satu pergerakan bearish movement. Okay, pergerakan dia macam tu. Kat sini tuan-tuan instant sell ataupun tuan-tuan tunggu dia berlaku pergerakan macam ni baru dah tuan-tuan boleh sell. Okay, kerana kita nak tunggu dari segi pergerakan price action dia sudah break kawasan previous support dan ini dia akan jadi resistance. So resistance pertama sudah siap, tapi kita tunggu 3 minit baru confirm ada resistance. Tapi dia akan turun, insya-Allah dia akan buat bentuk sideways. Kalau dia buat bentuk macam ni lebih kukuh lah sebenarnya untuk kita sell. Kerana lepas dia berlaku breakout, dia akan sentuh dengan shadow lah paling kurang. Kat sini confirmation sell lagi banyak, kita lebih besar. Masuk dengan lot lebih besar, boleh layer lagi siap kat sini Kerana pattern yang terbentuk ni adalah solid. Kemudian baru dia akan sampai ke area support ataupun area demand. Tuan-tuan perasan, area demand bawah ni dia ada satu candle base buy, sell, buy. Ini candle memang solid lah. M15 kita boleh fokus dekat area sini lah kalau kita nak fokus buy balik untuk intraday punya mapping. Intraday setup, kat sini lah kita akan fokus buy di bawah 1.95794. Kat situ price sampai kat situ. Untuk USD CHF ni kita fokus buy semula. Boleh kan sebab? Cantik guys, mantap. Okay, baik. Jadi satu lagi setup saya akan share, iaitu setup di minyak XTI USD. Jadi kita akan buat top down analysis. Jadi untuk di time frame daily, kita dapat lihat kat sini bawah ni ada buat base dan ini dia bakal membuat satu breakout. Untuk dari segi trendline punya setup di time frame daily ni, nampaknya gayanya breakout sell sudah terjadi. So, saya padam dulu drawing sebelum ni. Kita tengok lah. Kita buka ke line chart lah. Line chart comel sikit. Okay, dari segi setup sell yang pertama, setup buy yang pertama, trendline breakout sudah complete. Trendline sudah break di time frame daily. Okay, kita fokus, kita zoom balik ke time frame H4. Kita perkemaskan kita punya trendline. Top balik line chart. Tuan-tuan nak betulkanlah kita punya shadow atas tu.
kita punya trend line ni betulkan sampai dia bertemu at least dalam 3 point, 3 sebut macam tu, cantik. Okey, cantik. Cantik tuan-tuan, ini setup yang begitu cantik. Okey, wave complete. Jadi pergerakan dia kita target dia akan naik ke 50% dulu. Ini pergerakan buy, tapi dia akan naik ke 50%. 50% mana? 50% daripada trend line yang kita tanda. Jadi menggunakan candle kita tukar dan kita kembali kepada Fibo, tarik pada shadow ke atas dan juga shadow terbawah. Okey. Ini kita akan fokus buy. Di mana kita akan cari setup buy? Di time frame H4 tuan-tuan boleh tengok kat sini ada satu candle kapit. Okey, candle kapit. Tuan boleh marking. Jadi candle kapit ni dia akan berlaku satu rejection. Kalau tuan-tuan pasal rejection sudah sampai lah. Ini dia akan menjadi, dan rejection dia sampai kat sini buy lah. Okay, candle kapit ni very powerful sebab dia boleh ada dia dalam time frame lebih kecil biasanya dia sudah complete lah kat ni. Untuk time frame H4 kita kena berhati-hati dulu kerana kalau kita pasal Fibo yang warna merah ni dia masih belum break. Di time frame H4 dia masih belum break. Tapi di time frame trendline, walaupun trendline sudah break, H4 masih belum break, ada kemungkinan lah untuk dia turun dulu untuk retest. Kalau dia tak mampu close kat atas ni, dia akan retest trendline ni. Dari sini baru dia akan terbang ke 50%. Kita target 50%. Okey, kita akan tanda horizontal line di 50%. Okey, kat sini 50% kita boleh tengok lah kenapa kita jangka dia akan sampai ke 50%. Right, kita zoom lebih jauh, kita cuba tanda pakai kita punya kotak ataupun zone-zone. Kenapa kita tanda? Okay, nampak Fibo ni macam mengacau, kita akan hide dulu. So area 50% ni 103.13. Ini merupakan kawasan favorite saya, ataupun kita boleh namakan dia sebagai area spot zone. Dari spot zone ni kita boleh target TP ya. Okay, setup ni merupakan setup swing. Jadi kalau tuan-tuan ada money management, instant buy pun boleh, tapi kena tahan floating yang kuat juga lah. Tapi kalau tuan-tuan nak buy, tuan-tuan kena tunggu dia retest balik area grafik ni. Okey, kat sini ada dia berlaku breakout buy, dia retest. Okey, ini dia sebenarnya ini valid support, ini valid support. Okey, kalau tuan-tuan perasan kalau dia touch balik terbang, support lah. Ini pun sama, dia drop, dia buat base, dia terbang. Ini juga valid support. Ini breakout sell. Okay, bila berlaku breakout sell, dia buat retest. Okay, ini adalah retest sell. Bila buat retest sell, dia drop begitu jauh kat sini, kemudian dia buat satu lagi kawasan spot zone yang lebih kecil. Di sebab tu saya kata kat area sini saya tak gemar sell lagi, saya tak gemar instant buy lagi. Saya kena tunggu dia buat pullback dulu dan baru dia akan naik. Jadi kat sini ada juga satu lagi macam setup lebih besar ni di 50% area ni. Dia akan sampai kat sini. Sini pun sampai. Jadi kalau tuan-tuan nak sell, distance sell untuk intraday mapping adalah sangat cantik ya. Kita boleh dapat setup 2 ni semua satu at least. Minyak. Okey, kita tanda dalam 20 pip, 100 pip dan ambil dalam 12 pip TP dalam area kita punya kawasan short zone yang kecil ni, yang kena kapit tu kita ambil TP kat situ kan. 2 ni skor 1 insya-Allah tuan-tuan boleh dapat. Tengok dapat 12 pip seolah TP 24.6 pip. Ni untuk minyak boleh sampai macam tu lah kita jangka dia area short zone ni. Kerana kat sini merupakan kawasan strong, kat sini mungkin dia akan melantun balik. Kita tunggu dia buat candle rejection dekat area-area sini, previous resistance, breakout jadi support. Kita akan tunggu dia buat candle buy candle pula kat situ, sama ada kita nak buat grafik buy ataupun nak buat shadow panjang, kita boleh instant. Grafik kita boleh tunggu dia retest. Di time frame H1 ada area kat sini lah, candle doji. So kat sini ada candle doji yang mana kita boleh fokus buy.
Okay, bila dia naik, kat situ kita fokus buy. Dan M30 pula, dia dah kena kapit lah. Alright, M30 ada candle kapit. Ini candle kapit, buy, sell, buy. Okay, buy, sell, buy, solid demand area. Kita marking, body ke shadow, candle sell. Kat sini, kita boleh layer buy lah. Alright, boleh tuan-tuan lah. Boleh tahu tu juga boleh dah. Okay, seterusnya saya akan pass kepada si Fef. Mungkin Fef nak buat lagi satu pair sebelum kita close ke? Rasanya setakat tu je juga Oi. Okay, tak apalah. Nak balik satu lagi? Ada request satu lagi Boleh? Boleh satu lagi ya si Fef. Okey, boleh. Okey, saya share screen dulu ya. Okey. Okey, so tuan-tuan, ada apa-apa yang menarik tak kita nak tengok? Fef boleh payung sikit tak? Kenapa siapa orang standby ikut CF tadi dah profit dah Fef. Oh, yang tadi tu lah kita review balik Dah profit dah Fef. Allahu Akbar. Ni amalan. Allahu Akbar. Orang kata Sifuai kita kena confident Alhamdulillah. Tapi Sifuai tengok, saya ni tak tengok. Alhamdulillah. Okey, UJ tu tuan-tuan dah ada profit dah tu kat situ. Tu dia. UJ ada profit dah tadi. Lagi apa lagi tadi? Yang tadi USD kan? Ya. Tu dia. Tuan-tuan, tu dia dah ada profit sikit dah tu. Nampak dia dah naik betul-betul atas 50 tuan-tuan. Tu dia. Hold sajalah. Hold saja. Hold saja, so tak payah buat setup baru lah. Tunggu panggil. Okey, sekali lagi. Satu setup baru. Tunggu betul panggil. Okey, terima kasih. Aduh. Tengok Bitcoin tu Fef. Bitcoin? Allah, ni lemah sikit ni. Alah, berkurang je Fef. Tak apa. Dia apa BTC USD Ya, BTC USD. Yes. Adakah Bitcoin boleh pakai teknik yang sama? Kita cuba. Kita cuba tuan-tuan. Okey. So, Bitcoin boleh pakai teknik yang sama tak? Soalan dia. Patutnya semua pair boleh. Kita tengok yang lebih, kita ambil yang slow sikit lah. Bukan slow. Apa ni? Time frame yang kecil sikit. Baik. Okey tuan-tuan. Ni, kita kena cari tau. Di M30 tak ada. Tak ada setup. Tengok. H1 pula. H1 nampak ada setup H1. Okey, di H1 kita nampak di atas 50, tapi atas dia landai tau. Atas dia landai macam dia nak cakuk ke bawah. Tapi SOP masih ada lah. Tapi SOP ni dah terlambat tuan-tuan Tuan-tuan tengok saya buat satu garisan. SOP ni tuan-tuan dah terlambat ni. Ni nak entry pun takut kat ni. Sebab dah terlambat. Dia sepatutnya masa tadi tu ni hijau kan. Ini hijau ni masuk ni masa ni cantik lah. Masa ni kalau tuan-tuan nak entry cantik lah tadi. Sekarang ni dia melandai balik ni agak risiko lah. Risiko tak payah masuk lah. Okey, so Bitcoin kita tengok untuk di time frame H4. Di time frame H4 kita lihat dia tak sampai 50 lagi dan yang tu merah. Okey, merah dia tuan-tuan tengok tak apa ni kita buat review sikit tu lah. Ya, boleh. Okey, tuan-tuan tengok hak ni merah tau. Merah jangan entry lagi. Dia masuk 50. Nampak dia masuk 50. Tuan-tuan entry tengok sampai ke bawah dia bagi. Nampak tuan-tuan? SOP dia jadi tuan-tuan. Jadi tapi tuan-tuan kena cepat lah. Jangan biar dia dah masuk baru kita nak entry, takut dia dah sampai turning point dah tu. Bahaya juga kan. Macam tu. Jadi tuan-tuan, benda ni jadi tapi tuan-tuan kena cepat lah. Kena cepat. Nampak ni pun sama agak sekejap Ni tak ada nak masuk. Cari SOP yang betul-betul. Nampak ni. Ini pun betul juga ni. Kita tengok satu. Kita study sikit tuan-tuan sama-sama Nampak hijau dah. Tak payah masuk lagi. Nampak dia naik 50 tuan-tuan Tuan-tuan hold. Lanjut. Dia naik pergi boleh tahan juga Bitcoin Boleh tahan? Boleh tahan lah sebab Bitcoin kan laju kan pergerakan ni H4 kan. Kau boleh tahan lah tuan-tuan. Kalau tuan instant tu kira boleh Kalau kata kita tengok saya rasa tengok time frame lebih kecil lagi cantik lah. Ni lagi nampak menarik. Sekejap saya tengok. Okey. Kita tengok time frame yang menarik tu kita buat back test sekejap lah. Sebab yang ni dah lambat ni. Dia dah masuk lah. Kalau kat sini tadi cantik lah. So, kita tengok back test lah. Back test dia.
Kalau tuan-tuan betul-betul ikut ni, jadi tuan-tuan. Betul-betul jadi, Sekejap, ni Dia line merah ke hijau, ke hijau kan. Nampak, jangan masuk lagi. Betul-betul dia congek naik tu, tuan-tuan entry. Buy. No. Hui, layan tuan-tuan. Jauh juga pergi dia tu. So benda ni SOP ni boleh ikut tuan-tuan, tapi kena cepat lah. Dia masuk 50, hijau tu still maintain, tuan-tuan masuk. Jangan dia dah masuk lama, baru tuan-tuan masuk, nanti tuan-tuan kata C4S saja apa ni. Kan? Dia kena terus masuk lah, kena tengok betul-betul. Betul kan? Nanti kita kalau dapat nama tak elok macam tu, dia kena terus masuk tuan. Boleh tahan tak dia punya profit tu? So kita jaga betul-betul kan. Kalau kita tengok tuan-tuan kita matchingkan dia dengan Fibo, orang kata C4S kata matching dengan Fibo betul ke? Cubalah kan. Kalau tak betul jangan marah. Tapi itulah insya-Allah lah. As long as orang kata C4S confident tu ada, okey lah kan. Okey, nampak tuan-tuan? Nampak ni. Dia start masuk, nampak? Ni dia dah tukar kali hijau kan. Lepas tu sini 50%. Bila 50% kita tak boleh ambil kat sini sebab ni candle tu belum wujud. So kita ambil candle sebelum tu lah. Betul tak? Sebab candle tu tak wujud lagi sebelum tu. Nampak tuan-tuan? Sekejap saya tanda bagi semua dapat tengok. Tuan-tuan tengok betul-betul dia masuk kat line ni. Line ni dia masuk 61.8%, nampak Dia terus pergi sampai 1000 tengok ni. 261.8 sampai no? Dia sampai. Sampai 261.8 tengok tu. Tuan, memang boleh jadi tuan. Kalau tuan-tuan kena matchingkan Fibo lah. At least kalau tuan-tuan tak dapat Fibo pun kan, tuan-tuan buat BE dekat 161.8 pun dah alhamdulillah lah. Macam tu. Macam tu je lah C4S. So, tuan-tuan faham lah kot. Setup ni saya nak bagi setup apa pun tak tahu dah. Rasa okey kot macam ni. Okey. Boleh penutup macam tu lah. At least yang mana ni. Macam tu lah. Okay, so itu saja C4S untuk dari saya lah. Okay, supaya kita sampai di hujung rancangan korang. Kalau tuan-tuan ada sekurang pertanyaan, boleh join lagi lah kami pada live pada hari Khamis ni. Jam yang sama 10 malam sampai ke 11 suku lebih kurang. Jadi tuan-tuan boleh tinggalkan komen di page kami MFM TV Online, Facebook page. Kalau tuan-tuan tinggalkan di platform lain, kita mungkin akan risau akan berlaku terlepas pandang ke apa. Betul. Okey, kita di hujung rancangan yang baik pada Allah SWT. Segala kelemahan daripada kami berdua, tuan-tuan ambil baik-baik saja. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.